الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Muslimin muslimat, hadirin hadirat, mukminin mukminat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi dengan izin inayah pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala, kita direzekikan pada malam ini untuk sama-sama kita menyambung perbincangan dan huraian berhubung dengan kelebihan, keistimewaan dan ganjaran besar yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang banyak menyebut, berzikir menggunakan kalimah-kalimah yang agung. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Ini adalah zikir yang sabit, yang warid, yang sahih, yang diajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan daripada para sahabah radhiyallahu anhum ajma'in. Sebab itu tuan-tuan, sebagai seorang muslim, orang yang beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentulah kita akan mengutamakan zikir yang diajar oleh Nabi berbanding zikir-zikir yang tidak ada asalnya daripada ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita berpada dengan amalan yang dicontohkan oleh Nabi. Kita membaca zikir-zikir yang keluar daripada mulut Nabi. Kita mendahulukan amalan-amalan yang memang sahih dibaca oleh Nabi. Antaranya ialah zikir yang senang, ringan dan mudah untuk kita ucapkan. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Dan kita hendaklah berhati-hati dengan talbis iblis, tipu daya, perangkap yang dimainkan oleh iblis. Dia cuba menarik kita, menghasut dan memperdayakan kita supaya sibuk dengan zikir yang tidak ada asalnya daripada Nabi. Sebahagian orang dia tertipu dengan iblis. Diajar zikir-zikir, wirid-wirid, ratib-ratib yang tidak tahu mana datangnya perkara tersebut.
diambil daripada sumber mana tak diketahui asal usulnya. Tidak ada sandarannya sama ada daripada Al-Quran ataupun hadis yang sahih. Tapi sebahagian masyarakat begitu teruja, semangat mereka beramal dengan zikir-zikir yang tidak tahu mana datang, dan mereka meninggalkan zikir yang datang daripada Nabi. Sebab itu hadirin mukminin, kalau kita tengok ada di kalangan masyarakat dia baca doa, kita tak tahu dia ambil mana doa tu, zikir tu. Bila kita ajar zikir yang sabit daripada Nabi, dia tak rasa besar. Ini antara talbis iblis. Maka sebab itu kita memilih buku ini kerana dia menghuraikan kelebihan zikir yang sumbernya diketahui asalnya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan buka muka surat 64. Saya nak skip sikit, kita pergi muka surat 64. Wa min fadailihinna anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam akhbara annahunna thaqilatun fil mizan. Dan di antara kelebihan-kelebihan yang telah dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ganjaran dan keutamaan zikir-zikir ini, yakni subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, antaranya zikir-zikir ini ialah thaqilatun, antara amalan yang sangat berat di atas mizan. Apa dia tu al-mizan? Neraca timbangan, penimbang. Mizan ni kalau kita nak terjemah, dia macam dua daun ataupun dua kepingan yang menimbang antara baik dan buruk. Penimbang lah. Al-mizan ni penimbang. Jadi antara bacaan zikir yang berat di sisi Tuhan, ketika ditimbang amalan tersebut, subhanallah. Nanti kita akan tengok hadis-hadis yang disebut oleh Nabi. Rawa an-Nasa'i fi amal al-yawm wa laylah wa Ibn Hibban fi sahihihi wal Hakim wa ghairuhum. Ini dia sebut sumber hadis. Dia kata diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i di dalam kitabnya Amalul Yawm wa Laylah. Diriwayatkan juga oleh Ibnu Hibban di dalam sahihnya. Diriwayatkan juga oleh Al-Hakim di dalam Al-Mustadrak wa ghairuhum, dan juga diriwayatkan di dalam kitab-kitab hadis yang lain selain daripada mereka. Jadi yang ni dia panggil sumber lah. Mari mana hadis ni kita kena tahu sumber. Sumber dia mari mana? Sebab tuan-tuan, ganjaran ni dia hak Allah Azza wa Jal. Pahala, kelebihan, keistimewaan, reward, benda yang kita nak bagi tahu dekat orang, kalau amal macam ni Tuhan bagi macam ni, kalau baca yang ni dapat macam ni. Benda tu milik Tuhan. Pahala itu adalah hak Allah
yang kita tak boleh memandai-mandai. Kita nak kata kalau hang baca ni, hang boleh yang ni. Kita tak boleh pandai-pandai pergi duk habaq lagu tu kalau Tuhan tak kata. Sebab itu kalau kita tengok apa sahaja kelebihan fadilat yang kita sebut, kita akan kata diriwayatkan dalam hadis sekian-sekian. Sebab apa kita kata amalan ini berat di atas timbangan? Amalan ini kalau diletakkan di atas penimbang pada hari akhirat esok, dia akan menjadi amalan yang sangat berat, yang akan menyelamatkan orang yang membacanya, kerana Nabi yang kata. Sebab itu bila tuan-tuan tengok dalam buku tu, dia akan sebut diriwayatkan daripada siapa? Hadis yang Nabi kata tu. Benda ni penting. Sumber cerita, sumber riwayat tu mai daripada mana? Kan? Sebab orang Islam ni diajar bila dia dengar satu-satu benda, dia kena semak. Dia tak boleh terima. Dia kena semak. Macam ada satu cerita, saya tengok video petang tadi. Pelik jugalah. Kononnya ada satu pencuri, dia masuk mencuri rumah satu orang. Yang cerita ni ustaz lah juga. Tapi cerita ni kalau kita dengar memang merepek lah. Merepek, ngarut. Dia kata pencuri ni masuk curi rumah satu orang. Lepas tu dia ni pencuri lah, kawang pencuri. Masuk curi satu rumah. Rumah tu rumah Tok Wali. Wali ni, wali qamat ni. Dia masuk, wali tu bangkit nak semayang tahajud. Jadi dia terkejut. Dia lari sembunyi bawah katil wali tu. Takut wali tu tangkap dia, tahu kata dia masuk. Dia pergi sembunyi bawah katil tu. Wali tu pun semayang 2 rakaat, semayang 2 rakaat, semayang 2 rakaat, tak berhenti-berhenti. Jadi dia tak ada masalah nak lari keluar. Tuan-tuan kena dengar elok cerita muhung ni. Jadi dia mayang 2 rakaat, mayang 2 rakaat, mayang 2 rakaat. Dalam tengah dia duduk semayang tu, datang 2 orang wali terbang daripada luar. Shoo! Masuk. Terbang lah. Masuk. Kan? Ada beberapa orang yang boleh terbang dalam dunia ni. Nombor 1 Superman, Iron Man. Tapi Iron Man ni dia kena pakai dia punya kasut api tu dulu. Dan yang ketiga mungkin Tok Wali ni lah. Kalau tuan-tuan tanya saya main tadi, saya main dengan kereta, saya tak terbang, belum wali lagi. Masuk, syum. Piramli pun pakai tikar terbang. Kalau Piramli bukan wali ya. Masuk duduk lah. Rupa-rupanya rumah yang kawan tu masuk tu bukan sebarangan wali. Dia adalah ketua pada para wali, pengusi yang dipetua. Yang dipetua pengusi, chairman lah. Adalah istilah lah wali kutub lah, wali sultanul awliya, raja para wali. Cuma saya pun duk fikir macam mana para wali ni pilih ketua. Sama ada mesyuarat agung, ROS pilih, atau ada ni lah pemilihan
Tak tahu, tapi ada lah ketua mereka pilih. Cuma dia habaq ketua wali lah. Kita pun nak tanya siapa timbalan, setiausaha, bendahari. Saya kalau ada pengusi kena ada timbalan pengusi, kena ada setiausaha. Tidak, dia tak lengkap organisasi wali-wali sedunia. Buh bila cerita mengipad. Bukan nak payah benda nak mengipad ni benda apa tu. Syak nak ingat balik. Depa mai menghadap Sultanul Auliya ni. Sultanul Auliya ni katanya nak habaq, kata ada wali yang telah mati. Patutnya 40. Ni bukan 40 penyamun Alibaba tu. Yang ni 40 wali. Ada wali dah mati. Berapa orang atau seorang lah kot. Jadi tak cukup keahlian tu. Jadi kena lantik lah seorang ganti. Ni tuan-tuan. Jadi 40 ni mati seorang, tinggal 39, kena lantik seorang. Siapa kita nak lantik ni? Jadi katalah Sultanul Auliya ni, apa payah-payah nak fikir. Calon dah ada. Dah ada calon. Siapa dia? Ni duk bawah katil aku ni. Daripada kawak jadi wali. Itu dia tuan-tuan. Tuan-tuan hak duk pergi masjid pun jadi wali tak? Tuan-tuan hak 5 waktu di masjid tak jadi wali, kawak pun jadi wali. Maka terkejutlah dia. Tok wali ni tahu kata aku duk ada bawah katil ni. Dia boleh tahu kata aku duk ada bawah katil ni. Lepas tu dia tanyalah, hang mau tak jadi wali? Uish tuan-tuan, bukan nak jadi wakil rakyat, jadi wali. Rupa-rupanya wali ni dia macam tu, dia punya proses pelantikan jawatan dia ditawarkan. Lepas tu kalau mau boleh jadi. Cuma kita tak tahulah iuran tahunan ada ke tak, lama mana jawatan dipegang, boleh pecat tak kalau dia ada melakukan tindakan tata tertib. Banyaklah kita nak tanya kalau kita jumpa. Hang mau tak jadi wali? Tuan-tuan, daripada kawak pergi jadi wali, siapa tak mau? Kita bolehlah juga kalau nak jadi wali ni. Okey, kita lantik dia jadi wali yang ke-40. Pertama tuan-tuan, mari mana sumber cerita ni? Kerana wali-wali ini, soal dia menjadi wali tak wali, ini bukan urusan manusia. Kita tak tolak adanya aulia, wali-wali yang dilantik, yang dipilih. Tapi ia urusan Tuhan. Sebahagian wali, dia tak tahu pun kata dia wali. Allah sebut di dalam Quran, orang-orang yang beriman itu wali Allah. Tapi adakah satu orang ditahan wali Allah tak? Tahun lepas, tahun ni habis dah. Dia pun tak sambung. Sebab itu tuan-tuan, agama soal wali, soal ghaib. Sebahagian para wali apabila berlaku karamah, benda-benda yang luar biasa, mereka terkejut. Artinya apa? Mereka tak tahu kata mereka tu wali lah. Abu Bakar As-Siddiq, sebesar-besar wali, ketika mana nasi, bukan nasi lah, ketika mana makanan jadi banyak di rumah dia, dia terkejut. Dia bawa balik tetamu Nabi. Lepas tu dia bagi tahu dekat isteri dia, masak jamu. Banyak cerita-cerita sahabat yang mana makanan mereka jadi banyak. Boleh makan, daripada makanan yang boleh makan 2-3 orang, cukup untuk berapa ramai orang.
Depa tak tahu, depa terkejut. Depa kata ini daripada perbuatan syaitan. Tiba-tiba kita bukan takat tahu kata kita jadi wali, boleh lantik, boleh pilih, ada pula ketua. Siapa yang bagi kuasa untuk dia pilih lantik wali-wali ni? Maka sebab itu tuan-tuan, cerita-cerita yang seperti ini nak melahirkan satu keadaan yang kita rasa tidak memenuhi disiplin ilmu. Itu nasihat saya, apa cerita sekalipun yang kita dengar, hendaklah kita melihat kepada kesahihan cerita. Yang ni yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ingatkan kepada kita. Baik, hadirin mukminin, kita sambung. An Abi Salma radhiyallahu anhu qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بخ بخ وأشار بيده بخمس ما أثقالهن في الميزان سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والولد الصالح يتوفى للمرء المسلم فيحتسبه صححه الحاكم ووفاقه الذهبي ولحديث شاهد من حديث ثوبان رضي الله عنه خرجه البذار في مسنده وقال إسناده حسن. Yang ni dia punya takhrij. Mari mana apa semua tu tak penting lah, tak apa. Kita dah sebut tadi riwayat-riwayat yang sebut. Baik. Apa maksud hadis tu? Daripada Abu Salma radhiyallahu an, dia kata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Abu Salma kata dia dengar Nabi sebut bakh bakh, sambil Nabi tunjuk tangan dia 5. Bakh bakh. Nampak? Sambil baginda menunjukkan bilangan 5 menggunakan tangannya. Nabi kata betapa beratnya 5 ini pada timbangan amal. Nabi kata bakh bakh, betapa beratnya zikir yang 5 ini, betapa beratnya amalan yang 5 ini, betapa beratnya perkara 5 ini. Apa dia 5 yang berat tu? Berat di mana? Fil mizan. Nabi kata 5 benda ni sangat berat, azqal. Bukan berat biasa-biasa, sangat berat, paling berat. Bila diletakkan di atas penimbang, dia sangat berat. Sebab itu kita sangat bergantung kepada mizan akhirat esok ni. Amalan yang kita lakukan akan diletakkan di atas mizan, dan kita cuba buat satu benda yang sangat berat. Apa dia tuan-tuan hadirin mukminin? Kita tengok sedikit. Kita tengok sedikit. Baik. Antaranya Nabi SAW sebut 5 benda ni. Apa dia? Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Dan seorang Muslim yang kematian anak salehnya, lalu dia ihtisab. Nabi kata ada 5 benda yang berat di atas timbangan. Subhanallah, yakni sebutan bacaan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Dan seorang Muslim yang kematian anak salehnya, lalu dia bersabar, dia redha, dan dia mengharapkan pahala kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa-siapa yang ada anak yang saleh meninggal ketika usianya masih kecil, diuji dengan ujian yang begitu berat dan pedih, dia bersabar di atas ujian itu, amalan sabar dia itu apabila diletakkan di atas timbangan Allah sangat berat. Sangat berat.
Hadirin mukminin, ini 5 benda yang disebut oleh Nabi sebagai antara perkara yang besar dan berat di atas timbangan. Saya nak sebut sikit pada tuan-tuan berapa perkara yang boleh kita ulas berkaitan dengan hadis ni. Yang pertama, ada hadis-hadis lain yang memang menyebut bahawa kalimah subhanallah, alhamdulillah sangat berat di atas mizan. Jadi kalau boleh tuan-tuan, kita pulun bagi lebih sikit, bagi banyak sikit amalan-amalan yang berat, yang esok ni kalaulah tak banyak pun tapi berat boleh tolong kita. Kalau banyak tapi ringan, mungkin tak membantu sangat kita. Tapi kalau sedikit tapi kita buat yang berat, dia boleh menyelamatkan kita. Apatah lagi kalau yang berat itu kita buat bagi banyak. Maksudnya amalan-amalan ni memang confirm berat. Jadi tanggungjawab kita apa? Baca bagi lebih, amal bagi kuat. Satu tu saja yang kita rasa tak di luar daripada kemampuan kita, mana di luar daripada kehendak kita lah, yang kematian anak tu. Tapi subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, yang tu kita boleh baca insya-Allah. Sebab itu dalam hadis yang lain Nabi SAW sebut umpamanya dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari dan Muslim. Nabi kata, kalimatani khafifatan 'alal lisan thaqilatan fil mizan habibatan ila rahman subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. 2 kalimah yang ringan di atas lidah, ringan untuk dibaca. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Sangat mudah untuk disebut, sangat ringan untuk diucapkan. Tapi Nabi kata, jika diletakkan 2 kalimah ini di atas mizan, dia sangatlah berat. Dan 2 perkataan ini sangat dicintai oleh Tuhan Ar-Rahman, yakni Allah Azza wa Jalla. Sebab Ar-Rahman tu adalah sifat dan nama kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini antara hadis yang sokong kita tadi ni. Demikian juga hadis yang lain yang Nabi SAW sebut, walhamdulillah tamla'ul mizan, dan ucapan alhamdulillah memenuhi tamla'ul mizan. Tengok, Nabi kata walhamdulillah tamla'ul mizan. Ucapan, sebutan, zikir subhanallah, alhamdulillah memenuhi mizan. Letak dia tu penuh mizan tu. Apa dia? Alhamdulillah. Tamla'ul mizan, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Letak dia satu ya, tamla', mali', penuh. Penuh apa? Pahala. Itu antara ganjaran yang disebut berkaitan dengan subhanallah, alhamdulillah. Baik, kita tengok sedikit cerita mizan. Alang-alang dah sebut pasal mizan ni, kita sebut sikitlah tentang mizan ni. Al-Hasan Al-Basri meriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha, dia pernah tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah ni antara isteri yang memang zakiyah, dia cerdik, dia muda, jadi dia banyak kuat hafal, dia otak dia ligat. Sebab itu banyak hadis-hadis yang mari daripada dia. Dia tanya dekat Nabi satu soalan berhubung dengan mizan. Jawapan tu keluar main mizan. Apa dia? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ada soalan nak tanya ni. Hal tadhkuruna ahlikum yaumal qiyamah? Hal tadhkurun
ahlikum yaumal qiyamah. Rasulullah, esok hari kiamat engkau teringat tak dekat kami isteri-isteri engkau ni? Esok ni bila kita berdiri di hari kiamat, kita teringat tak dekat anak cucu kita, keluarga kita, ahlikum? Teringat tak? Dia tanya dekat Nabi. Aisyah tanya dekat Nabi, masa kita berimpun di padang mahsyar, dibangkitkan esok ni, ada tak masa kita teringat, kita fikir pasal anak cucu kita, kaum keluarga kita? Ada tak kita teringat? Nabi kata ada. Bila tu? Pada 3 keadaan. Nabi kata ada 3 keadaan yang kamu akan teringat dan memikirkan tentang keluarga kamu. Yang pertama, Al-Kitab. Ketika Tuhan bagi buku catatan. Ketika Tuhan bagi buku catatan, kita dapat, kita fikir anak isteri kita. Tu keadaan yang pertama. Yang kedua, wal mizan. Ketika kamu ditimbang di mizan, kamu akan teringat anak isteri kamu. Tu yang saya baca hadis ni pasal dia ada sebut mizan tu. Dan yang terakhir, kamu akan ingat dan kamu akan memikirkan tentang keadaan dan kesudahan ahli keluarga kamu, was-sirat. Ketika lintah di atas titi sirat. 3 tempat. Bila tuan-tuan? Masa Tuhan bagi buku amalan, masa Tuhan timbang buku amalan, dan masa kita lintah titian sirat, kita ingat dan fikir apa jadi anak bini kita. Tapi masa tu tak boleh tolong lah. Masing-masing bawa diri. Tapi Nabi kata kita fikir. Kita fikir kalau kita selamat, anak isteri kita selamat tak? Macam tuan-tuan kan, pergi mana-mana yang nak kena ops pemeriksaan kan, pergi naik kapal terbang ke apa ke, tuan-tuan mungkin pergi beratuk dulu, lepas cok masuk. Tuan-tuan mesti fikir anak bini. Sekali lagi mereka okey lah, selamat lah. Tak tahulah kalau jenis cok-cok nyong-nyong pergi jalan. Itu mana bini hang? Tak tahu? Kan? Biar fikir dia. Tak, ya, kita fikir. Di dunia lagi kita dah fikir, apatah lagi di akhirat. Nampak? Ha? Baik. Kemudian dalam riwayat yang lain, Nabi SAW, ni cerita mizan, Nabi SAW satu hari dia tengok Aisyah teriak, menangis. Ni cerita sahih. Nabi tengok Aisyah teriak, tak duk menangis, tak duk teriak. Nabi SAW tanya, ma yubkiki, apa pasal teriak? Nabi tanya Aisyah, ma yubkiki, apa pasal teriak? Nangis pasal apa? Qalat, dia kata, aku menangis ni, zakartu an-nar fabakaitu. Aku menangis kerana aku mengenangkan, memikirkan tentang azab neraka. Aku bimbang dan aku takut kepada neraka, menyebabkan aku menangis. Nabi tanya, hang menangis pasal apa Aisyah? Aku teringat neraka, aku bimbang dan aku takut. Walaupun dia isteri Nabi tu, isteri Nabi tuan-tuan. Dia kata fabakaitu, aku takut, aku teriak. Kemudian Aisyah tanya, fahal tadhkuruna ahlikum yaumal qiyamah? Aisyah tanya, kau teringat tak kat kami Rasulullah? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, teringat. Yang pertama, indal mizan, hatta ya'lam ayakhiffu mizanuhu aw yathqul.
Satu orang akan mengingati orang lain. Dalam hadis ini dia kata, amma fi thalathatin mawatin fala yadhkur. Oh, ni silap. Terjemahan yang betulnya, fala yadhkuru ahadun ahada. 3 tempat ni tak ingat. Bukan ingat, pembetulan, tak ingat. 3 tempat satu orang lupa keluarga dia, yang lain dia ingat. Okey, kita correction sikit. Fala yadhkuruna ahadun ahada. Satu orang tu dia tak ingat ahli keluarga dia, melainkan dia ingat pada ahli keluarga dia, melainkan pada 3 tempat. Punya takut dia sampai dia tak ingat. Yang pertama, indal mizan hatta ya'lam ayakhifu mizanuhu aw yathqul. Dia berdiri di atas mizan tu, dia tengok mizan tu, dia tak ingat siapa-siapa, melainkan diri dia, sama ada dia berat atau dia ringan. Kemudian indal kitab, ketika dia dapat buku tu, sama ada dia selamat dengan buku tu ataupun tidak. Yang ketiga, indas sirat, ketika dia lintah, sama ada dia boleh lepas ataupun tidak. Nabi kata, selain daripada itu kita akan ingat pada keluarga kita, melainkan pada 3 tempat. Pasal apa kita tak ingat pada 3 tempat tadi, tuan-tuan? Kerana betapa dahsyatnya keadaan tempat itu, kata para ulama, sehingga kita tak ingat keadaan dan juga ahli keluarga kita. Lupa keluarga kita pada 3 tempat tadi. Maksudnya apa? Satu orang dia fikir diri dia dululah. Likulli imri'in yawma idzin sya'nun yughni. Pada hari itu, likulli imri'in yawma idzin, pada hari itu kata Quran, setiap manusia dia sibuk urusan diri dia. Maka saya dan tuan-tuan, bila kita tahu pada 3 keadaan itu kita takut dan kita bimbang sampai kita tak fikir keluarga kita, maka sebab itu kita hendaklah bersedia pada 3 keadaan tadi. Itu apa yang disebut di dalam hadis yang diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha. Berikutnya saya nak kongsi juga dengan tuan-tuan satu lagi perbincangan di kalangan para ulama, iaitu apa yang ditimbang di atas mizan. Sebab tadi kita baca Nabi SAW sebut apa dia? Yang beratnya subhanallah, alhamdulillah, subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Apa yang ditimbang? Kalau kita tengok, para ulama berbeza pendapat kepada 3 pendapat. 3 pendapat. Yang pertama, kalau kita tengok pada apa yang kita baca tadi, apa yang ditimbang? Subhanallah tu. Kalau kita baca hadis tadi, yang ditimbang apa dia? Subhanallah, alhamdulillah, amalan tu. Jadi pandangan yang pertama dia kata, perkara yang diletakkan di atas mizan ialah amalan perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Maksudnya bacaan Quran tuan-tuan, zikir tuan-tuan, sedekah tuan-tuan, yang tu yang diletakkan. Sebab itu Nabi kata tadi ni, walhamdulillah tamla'ul mizan, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, kan? Thaqilatan fil mizan, berat di atas timbangan. Pasal apa? Pasal perkataan itu yang ditimbang, amalan itu yang diletakkan di atas penimbang tadi. Nampak? Itu pandangan yang pertama. Dia sebut bahawa yang diletakkan di atas mizan tadi ialah amalan itu sendiri. Okey? Yang kedua, pandangan yang kedua dia sebut bahawa perkara yang diletakkan di atas mizan Allah Azza wa Jal ialah catatan atau buku amalan manusia tersebut. Yang pertama amalan tu. Pandangan yang kedua dia kata apa? Yang diletakkan itu ialah buku. Buku yang catat tu dia letak yang tu. Okey tuan-tuan, sikit kita patah balik. Macam mana amalan tu nak pergi duk timbang? Macam mana amalan tu nak pergi duk timbang
Sebab amalan tu benda yang tak nampak. Macam tuan-tuan, saya tanya, macam mana semayang kita nak pergi timbang? Tuan-tuan baca Quran, macam mana bacaan Quran tu nak pergi timbang? Okey. Kalau buku senang. Buku kita tahulah, ambil buku letak. Ambil buku yang baik letak belah kanan, ambil buku yang jahat letak belah kiri. Tapi kalau amalan tu, subhanallah tu nak timbang macam mana? Tuan-tuan jangan lupa, di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dinyatakan bahawa amalan yang kita lakukan ini ditukar menjadi makhluk. Amalan yang kita lakukan itu ditukar menjadi makhluk. Sebab itu kalau kita tengok di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan kubur, ketika kita masuk ke dalam alam barzakh, datang seorang lelaki dalam keadaan wajah yang cantik, putih bersih, dalam keadaan yang bersinar. Kita tanya, man anta? Siapa engkau? Apa jawapan dia? Aku ialah amalan engkau. Aku ialah amalan baik engkau. Ditukar amalan baik itu jadi orang. Jadi tak peliklah kalau kita amalan itu diangkat, kerana amalan itu ditukar. Sebab itu kalau kita tengok antara pahala yang kita akan dapat ketika kita buat satu amalan, qira. Sembahyang jenazah dapat qira. Jadi yang tu akan ditimbang esok. Jadi pertama, amalan itu ditimbang. Pandangan yang kedua, buku amalan itu yang ditimbang. Ini berdasarkan satu hadis yang mana Nabi SAW cerita, seorang lelaki ditimbang amalannya, dia mempunyai 99 bitaqah. Laki-laki ni ada 99 catatan jahat. Dia ada 99 catatan jahat. Tis'atun wa tis'una sijilan. Dia ada 99 keping, semua jahat. Catatan jahat, 99 keping. Sampai dia pun kata apa? Dia kata hari ni dia akan musnah. Kemudian dia ringkahkan lagi, mari satu catatan. Dia 99 keping, yang tu semua jahat, letak belah kiri. Dia kata hari ni lingkup dia musnah dia. Mari pula satu lagi catatan, sekeping saja. Yang tadi 99 keping, yang ni satu keping. Letak saja yang satu keping tu berat lebih pada yang 99 keping ni. Selamatlah dia. Tuan-tuan nampak tak? Selamat dia. Satu keping tadi ni walaupun sehelai tapi lebih berat daripada 99 ni. Tu tuan-tuan, kita tak tahu pasal tu Nabi kata ada benda yang kamu lihat dia kecil tapi di sisi Allah besar. Dia pun minta nak tengok apa dia yang ada di kad tu. Yang kad belah baik tu, yang sekeping tu ada apa? Ada tauhid. Ada kalimatut tauhid, kalimatut taqwa, ada la ilaha illallah. Satu tu je. Letak berat, kalah, menang atas 99 tadi. Nampak? Jadi apa yang ditimbang? Kalau kita baca hadis ni, buku kita. Kalau pandangan yang pertama tadi, subhanallah, amalan kita. Yang ketiga tuan-tuan, apa dia? Kita tu sendiri akan diletak di atas penimbang tu. Tuan-tuan tahu apa yang akan ditimbang di atas mizan tu? Batang tubuh orang tu. Maknanya tuan-tuan tu akan diletak di atas penimbang tu. Nak tengok berat tak berat. Dia bukan kira badan kita gemuk tak gemuk, amalan tu. Kita akan saya akan baca hadis tu, kita bagi laluan kepada azan, dan sekali kita akan tengok hadis yang mana Nabi sebut akan ditimbang manusia tu sendiri di atas amalan tadi. Wallahu taala a'lam.
Okey. Jadi tuan-tuan, yang pertama tadi kita baca hadis, dia kata sijilan. Yang pertama tadi apa? Amalan tu. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Yang tu yang ditimbang. Qaul yang kedua, dia kata yang ditimbang itu ialah sijilan ataupun catatan tu, buku kita. Berdasarkan pada hadis. Tiga-tiga pendapat ni masing-masing ada hadis. Yang terakhir ialah pengamal lah, kita kata pelaku lah, orang yang buat tu, maksudnya diri kita sendiri. Nombor satu, amalan kita, semayang kita, puasa kita, zakat kita, subhanallah kita, alhamdulillah kita, Allahu akbar kita. Yang tu puasa kita, yang tu dia timbang amalan tu. Yang kedua, dia timbang buku. Ambil buku letak, buku baik, buku jahat, kan? Tu yang tadi ni kita kata ada orang tu 99 buku jahat, ada satu buku baik. Satu buku baik tu berat daripada 99. Nampak? Pasal tu tuan-tuan, kita tak tahu yang mana berat. Tapi bila Nabi habaq yang berat tu subhanallah, yang berat tu alhamdulillah, kita pulun lah. Itu maksud saya. Kan? Okey, baik. Yang terakhir ialah pelaku amalan tu. Pelaku amalan tu. Maknanya diri, tuan-tuan, dia ambil diri tuan-tuan letak dalam tu. Yang besar-besar gemuk-gemuk lega. Yang kurus-kurus pi. Tak. Ni Nabi cerita ni, tuan-tuan, ada satu hadis Nabi kata apa ni, tengok ni. Innahu la ya'ti ar-rajulu al-'azimu as-saminu yaumal qiyamati. Adalah satu orang lelaki yang sangat besar badan dia, bukan takat besar, as-samin. Samin, apa makna samin? Gemuk, besar, gemuk. Kalau nak ikut besar gemuk timbang lepas jadi tuan-tuan, kalau kata ambil pandangan yang ketiga ni, kena bagi gemuk. Tahu apa yang berlaku? Tengok. Bila ambil lelaki ni, badan dia besar gemuk ni, ambil pergi letak atas mizan tu, mizan yang kita cerita tadi ni, yang ada 2 daun tu, baik dengan buruk, fa amma man thaqulat mawazinu wa amma man khaffat tu, kan? Tahu tak yang besar gemuk tadi, bila letak tu apa jadi? Tuan-tuan bisa dengar tak hadis ni? Ni cerita betul ni, hadis betul ni. La yadhinu 'indallahi janah ba'udah. Lebih ringan daripada sayap nyamuk. Janah ni sayap. Sebelah. Bukan 2 belah, sebelah. Ba'udah nyamuk. Kan dalam Quran kita bisa dengar kan Allah sebut nyamuk. Innallaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Perkataan al-ba'udah tu nyamuk. Allah kata innallaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Sesungguhnya Allah tak malu nak bagi perumpamaan nyamuk, ba'udah. Ni tuan-tuan boleh bayang tak? Orang yang besar badan dia, tapi bila ditimbang tak sepadan, lebih besar sayap nyamuk. Artinya orang ni tak ada mafi amal, tak ada amal. Tak ada amalan. Okey, nampak? So don't worry. Tengok satu lagi hadis yang menjadi dalil kata kita tu akan ditimbang. Apa dia? Annahu kana yajtani siwakan minal arak. Satu hari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia telah naik pokok untuk ambil pokok arak ni, untuk ambil kayu siwak. Dia nak pi kepak kayu tu, dia naik pokok tu. Dia nak pi ambil kayu siwak. Kayu arak tu buat siwak. Sugi dia naik. Bila dia naik, wa kana daqiqa as-saqain.
dia ni betih dia halus. Betih dia halus. Daqiq saqain. Betih dia halus, kecil. Faja'alatir rih takfa'uh. Faja'alatir rih takfa'uh. Angin mai terselok jubah kelih betih kecil. Betih kecil elok tak elok betih halus tak elok. Fadahikal qaum. Orang ramai yang tengok betih dia tu pakat gelak. Lah betih kecil, betih halus kan, badan besar betih halus. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi tengok depa gelak, Nabi tanya, mimma tadhakun, hampa gelak apa ni? Pasal apa hampa gelak? Faqalu, depa pun jawab, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, kami gelak ni min diqqatis saqih. Kami gelak tengok betih dia kecil. Punca kami gelak ni pasal betih dia kecil. Faqal, Nabi kata, wallazi nafsi biyadihi lahuma athqalu fil mizan min ahad. Betih yang hampa tengok kecil, yang hampa gelak itu, esok bila diletakkan di atas mizan, kedua betih itu lebih berat daripada Uhud. Dua betih Abdullah bin Mas'ud di atas mizan lebih berat daripada Jabal Uhud. Punyalah hebat Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ni siapa dia? Sahabat Nabi ya. Abdullah bin Mas'ud ni, kalau tuan-tuan baca kisah dia, orang pertama yang baca Quran secara kuat bagi orang kafir dengar. Kalau tuan-tuan nak tahu siapa yang baca Quran yang derah, kan baca Quran kan dia kena sengak-sengak lah, pasal saat lagi orang kafir tangkap, pukul. Semua tak berani, semua sembunyi-sembunyi dah dulu ni, sembunyi-sembunyi, tak baca kuat. Manusia pertama yang baca Quran secara jahar, secara kuat, Abdullah bin Mas'ud lah. Bila mereka duk bincang siapa nak pergi baca Quran bagi kuat ni, nak bagi orang kafir dengar, Abdullah bin Mas'ud kata, aku nak pergi baca. Dan tuan-tuan, Abdullah bin Mas'ud ni sahabat yang Nabi suka dengar dia baca Quran. Abdullah bin Mas'ud ni sahabat yang Nabi suka dengar dia baca Quran. Kalau Nabi jumpa dia, Nabi kata, iqra, baca Quran, iqra alayya, baca Quran ke aku nak dengar. Abdullah bin Mas'ud. Jadi tuan-tuan, kalau kita tengok dua hadis tadi, satu hadis yang gemuk tapi tak padan dengan sayap nyamuk, satu lagi Abdullah bin Mas'ud punya betih. Tuan-tuan pegang apa? Apa dia yang ditimbang? Amalan ke, buku ke, atau orang tu? Kalau kita dengar hadis tadi, orang lah. So para ulama berbeza pendapat apa yang ditimbang. Kalau kita baca subhanallah tadi, amalan. Kalau kita baca hadis yang buku catatan 99 keping tu, buku tu, kalau kita baca Abdullah bin Mas'ud, ada sebahagian ulama kata dia berbeza mengikut keadaan orang. Okey? Tak apalah, yang pentingnya setiap benda itu bergantung kepada amalan lah. Okey. Akhirnya tadi kita kata kalau baca subhanallah berat belah baik, baca alhamdulillah lagi berat belah baik, penuh penimbang tu. Apa kesudahan kita bila kita timbang ni, dia jadi apa? Baik, kata para ulama, ada 3 kemungkinan setelah selesai manusia ditimbang. Yang pertama, jika seseorang itu apabila ditimbang berat, amalan kebaikan dia berbanding keburukan dia,
maka dia akan masuk ke dalam syurga. Ini kes yang pertama. Masa itu tuan-tuan bacalah banyak-banyak subhanallah, bacalah subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, bacalah 100 kali. Pasal apa? Yang ni nak bagi berat. Yang ni nak bagi berat. Lagi orang tanya Nabi, apa dia lagi yang berat atas mizan ni? Nabi kata husnul khuluq, perangai yang baik, kelaku yang baik. Jadi tuan-tuan, apa benda yang boleh bagi berat, tuan-tuan bacalah. Pasal apa? Kalau berat belah baik, syurga. Maksudnya orang yang masuk neraka, masuk syurga ni bukan tak ada dosa, ada juga. Bukan tak buat salah, buat juga. Cuma apa? Tak banyak dengan baik, baik lagi banyak. Jadi tak berkabar kata orang yang masuk syurga ni bukan dia sempurna 100% lah. Kan? Dia kata macam mana hang ni mayang-mayang tapi jahat. Semua esok kita, tuan-tuan, pasal tu kita tak boleh hukum satu orang di atas satu amalan dia. Kita tak boleh judge orang di atas satu amalan dia. Sebab apa? Boleh jadi ada benda yang dia berat belah ni, dia ringan belah tu. Satu orang mungkin dia buat dosa, kita nampak dia buat dosa, tapi ada kebaikan dia. Tuhan akan timbang. Muwazanah, artinya Tuhan adil lah. Satu orang mai tanya kita, dia kata, ustaz, saya tak pakai tudung, dosa. Kalau saya mati masuk neraka, ya aku tak tahu itu. Satu orang tuan-tuan mungkin dia jenis kaki mengata, dia jenis suka mengata ke orang, tapi dalam masa yang sama dia rajin juga semayang. Pasal tu orang kata macam mana ni semayang tapi buat jahat. Pasal manusia ni dia macam tu lah, tabiat dia. Tapi kita tak boleh pakai pula satu orang dia kata macam ni lah, hang duk semayang tapi hang duk buat jahat juga, baik hang tak payah semayang langsung. Dia bisa dengar. Dia kata baik lagu aku ni, tak pakai tudung tapi tak mayang, tak mengata ke orang, hati aku baik. Lingkup kita kalau pakai falsafah ni. Dia kata hang buat apa pergi masjid duk kata ke orang, baik tak payah pergi masjid. Tuan-tuan, saya nak bagi tahu ya. Saya pergi ceramah satu tempat. Geng minum bir. Memang mereka ni minum bir. Memang kaki ketagih bir betul ni. Gigi reput. Orang minum bir. Orang minum bir ni gigi dia reput lah. Mata merah. Dia ni tuan-tuan bukan yang jenis minum segelas dua gelas ni. Minum kalau kata satu guri tu habis. Dia bangkit soalan, dia tanya, itu assalamualaikum, tanya sikit. Dan saya ni geng-geng hak yang memang jahat lah, memang kita tahu dia jahat lah, geng Isak Dadah semua. Mereka tanya soalan, dia kata nak kena mayang. Kita kata waktu hampa nak mayang tu, hampa mayang lah. Lepas tu waktu yang hampa nak minum biak tu, nak buat macam mana dah hampa tak. Dia kata tak boleh ustaz. Kalau tak minum tak khusyuk. Tapi kalau kena sebungkus 33 rakaat boleh. Tu tak nak jawab macam mana. Saya pun kata tuan-tuan, kita bukan nak kata halal benda tu. Cuma kita habaq, kita kata buruk macam mana pun, teruk macam mana pun kehidupan kita, benda yang Tuhan suruh wajib kita buat. Walaupun mungkin pada satu sisi kita ni orang yang melakukan maksiat, melakukan dosa, ada kekurangan, kelemahan, keaiban kita, tapi kita tetap wajib menunaikan apa yang Tuhan suruh. Pasal tu ada orang dihabaq kat Cina nombor ekor, hang bagi cepat sikit aku nak pergi mayang jemaah ni. Mustahil tak ada orang lagu tu? Tak mustahil. Ada orang dia buat jahat tapi dia mayang juga.
kita nak habaq Tuhan dia timbang semua. Pasal tu kalau satu orang mai tanya kita, dia kata saya tak pakai tudung, saya minum arak apa semua, dosa yang tu salah, yang tu dosa. Tapi esok bila hang bangkit di hadapan Allah, Allah akan timbang baik hang, timbang buruk hang. Boleh jadi baik hang itu lebih daripada buruk hang, hang masuk syurga. Dan tuan-tuan, kita masuk dengan rahmat Allah. Orang yang melacur, tiba-tiba dia pergi buat satu kebaikan, bagi minum anjing, timbang yang tu masuk syurga. Sebab itu kita kata kita tak tahu yang mana satu yang berat dan yang mana satu yang Tuhan terima. Boleh jadi yang baik tu banyak Tuhan tak terima. Sebab itu saya kata jahat tu tuan-tuan, kita hak mana jahat tu kita pelan-pelan tinggal lah. Tapi dalam kita duk buat jahat tu, kita jangan tak buat yang baik tu. Dia tak abang tak yang mayang, pagi berhenti dulu panggil tak elok tu baru mayang. Aku pun tak tahu bila nak berhenti panggil tak elok ni. Tak boleh mayang. Pergi mayang. Kalau dia tak mayang 5 waktu pun, dia pergi jemaah pun bagus. Kan? Ni mai bulan puasa ni biasalah. Dia tak mayang tapi dia puasa. Yang ni pun pasal didikan ketika kecil. Dulu kita dididik tak mayang tak apa tapi kena puasa. Pasal apa? Orang tak mayang boleh raya, tapi orang tak puasa tak boleh raya. Tu yang depa puasa ketak pala-pala. Dia tak puasa adik, abang puasa. Kalau abang tak puasa, ayah tak boleh baju raya. Siapa yang tak puasa tak boleh raya. Puasalah budak tu ketak pala-pala. Kan? Pasal nak raya punya pasal. Sampai ketua lekat pangai tu. Pangai apa? Mak dia. Pasal tu orang kita, minta maaf lah, bukan semua, sebahagian kita, dia cukup jaga anak dia puasa. Dia cukup betul-betul lah suruh anak dia puasa, tapi dia tak suruh sembahyang. Dia tak suruh. Sembahyang ni bagi dia ringan, tapi puasa, mati anak tu tak apa. Pasal puasa. Sembahyang tak apa. Tu cerita lain lah. Tapi saya nak bagi tahunya, yang pertama, kalau berat belah baik, dia masuk syurga. Yang kedua, kalau berat belah jahat, masuk neraka. Ada satu lagi. Tadi kita kata 3 kan. Satu kalau berat belah baik masuk syurga. Satu lagi kalau berat belah jahat masuk neraka. Satu lagi tuan-tuan, yang sama berat, kalut sikit lah. Timang 50. Timang belah-belah tu 50. Nak masuk syurga tak boleh, nak masuk neraka tak boleh. Yang ni kita panggil Ashabul A'raf. Ashabul A'raf, kan? Iaitu mereka yang timbangan kebaikannya dan timbangan keburukannya sama. Mereka ditahan di suatu tempat yang tinggi di antara syurga dan neraka, dan mereka akan diuji oleh Allah untuk menentukan kesudahan mereka. Jadi kita ada 3 keadaan esok. Satu, orang yang berat belah baik, ringan belah jahat, selamat. Orang yang berat keburukan, ringan kebaikan, binasa dalam neraka. Yang ketiga, yang sama kebaikan dan keburukan, Al-A'raf, diuji oleh Allah pada akhirnya. Apa kesimpulan yang saya nak buat pada tuan-tuan hadirin mukminin pada hari ini? Yang kita boleh ambil tuan-tuan, nombor 1, pada nilaian kita benda tu lekeh, pada penilaian kita benda tu kecil, tapi di sisi timbangan Allah berat. Pada pandangan kita benda tu besar, pada nilaian kita benda itu berat, di sisi Allah tak ada nilai. Itu nombor 1. Apa sahaja kebaikan yang tuan-tuan ada peluang buat, tuan-tuan buatlah. Mungkin satu orang dia duduk tutup kipas lah. Dia tutup kipas. Benda mudah, benda simple, benda senang. Esok bila timbang, berat di sisi Allah, dan dia masuk syurga kerana kes apa? Tutup kipas. Kita tak tahu. Macam tadi ada yang masuk syurga kerana apa? Kepak satu batang yang menghalang orang daripada lalu, berduri, dia kepak, dia masuk syurga. Satu tu. Yang kedua tuan-tuan, kalau kita jumpa hadis-hadis yang kata benda tu berat di atas timbangan, jangan kita abaikan. Macam yang kita baca malam ni. Tuan-tuan, jadikan diri tuan-tuan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, zikir mainan harian. Sebut sebanyak, biar basah lidah kita dengan zikir itu.
Kerana itu antara benda yang berat yang Nabi jamin. Nabi jamin. Bukan Tok Syekh, Tok Kamat ni jamin. Nabi jamin. Mudah-mudahan tuan-tuan, apa yang kita kongsi pada malam ini memberikan manfaat pada saya dan memberikan manfaat pada tuan-tuan. Aqulu ma sami'tum astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.